Salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Pertama sekali, saya memperkenalkan ahli kumpulan kami. Saya Rajin Tiran dan partner saya Jasrin. Okey, tajuk tugasan kami pada hari ini ialah peranan dan kepentingan dalam kumpulan kecil serta cabaran menyelesaikan masalah dan keputusan yang cemerlang. Okey, secara ringkasnya, menyelesaikan masalah ialah merujuk kepada keupayaan kita untuk mencari idea yang baru dan juga langkah-langkah alternatif untuk atasi kekurangan dan halangan. Apakah yang dimaksudkan dengan keputusan? Keputusan ialah penyelesaian masalah di mana ianya merujuk kepada keupayaan minda untuk membuat pilihan. Okey, untuk perbincangan ini kami juga menggunakan contoh komunikasi dalam kumpulan kecil di mana pada penghujung pembincangan ini kami telah lampirkan satu rakaman video contoh bagaimana komunikasi dalam kumpulan kecil ini berlaku menerusi aplikasi WhatsApp. Okey, seterusnya partner saya akan sambung. Salam dan saya pula. Untuk definisi penyelesaian masalah, itu satu proses kognitif di mana maklumat atau perkara yang digunakan bagi mendapatkan cara-cara untuk mencapai maklumat. Juga manusia yang pelajari sesuatu. Bagi Anderson, 1993, bila ia menyatakan bahawa manusia yang sedang mempelajari sesuatu apabila berusaha menyelesaikan masalah. Proses penyelesaian masalah adalah disebabkan apabila masalah yang dihadapi oleh individu yang sedang mencari kesimpulan, pelajari teknik atau peraturan menyelesaikan masalah dan membuat perancangan untuk menyelesaikan. Bagi definisi membuat keputusan pula, iaitu penilaian atas tindakan. Ia adalah apabila membuat penilaian berdasarkan kepada akibat akan tindakan tersebut apabila disebabkan pilihan yang dibuat dengan berbagai cara. Menurut Fogarty and James Belanca 1990 daripada buku Teach Them Thinking, mengkategorikan kemahiran berfikir buat keputusan sebagai pemikiran yang kritis. Okey, ia melibatkan beberapa elemen ketidakpastian, iaitu daripada Oxford bermaksud apabila pelakuan, tindakan, tindak balas atau maklum balas atau sesuatu atau ia bermaksud dalam membuat keputusan dalam minda mereka dengan tiada konflik atau debat tentang suatu perkara. Ia juga bagi definisi membuat keputusan, ia didefinisikan sebagai setiap ahli kumpulan bergantungan, bekerjasama dan saling memerlukan bagi menghubungkan sesama mereka. Saya pas. Okey, untuk objektif tugasan ini ialah satu, kita akan membincangkan mengenai peranan dan kepentingan dalam kumpulan kecil. Keduanya, untuk mengesan cara terbaik untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Ketiga, faktor-faktor yang menghalang mencapai penyelesaian tersebut, dan juga yang terakhir menunjukkan kesedaran dan tunjuk ajar di dalam penglibatan dalam sesuatu kumpulan tersebut. Untuk peranan dan kepentingan pula daripada segi penyelesaian masalah dan membuat keputusan, setiap ahli perlu memahami peranan masing-masing. Iaitu kumpulan kecil, dalam sesebuah kumpulan kecil perlu memahami peranan masing-masing, apa tujuan dan yang perlu dibuat oleh setiap ahli lah. Dan bentuk komunikasi mempengaruhi penyampaian maklumat dalam kumpulan kecil, iaitu penyampaian perlu jelas untuk difahamkan oleh setiap ahli. Jika tidak jelas, perlulah disoal ataupun diterangkan ataupun disoal oleh ahli yang tidak memahami. Okey, dan komunikasi dapat mengawal tingkah laku jika penyampai maklumat ataupun tiada kesefahaman dalam sesebuah kumpulan kecil, ia tidak dapat dikawal tingkah laku masing-masing, iaitu jika emosi ataupun tidak berpuas hati tentang sesuatu perkara.
Okey, dan matlamat dan visi kumpulan tersebut perlu sama, iaitu apakah tujuan atau visi atau objektif dalam sebuah kumpulan kecil yang dibentuk. Perlulah sama sesama ahli-ahli tersebut. Sekian untuk peranan dan kepentingan. Okey, bagi tajuk cabaran dan masalah dalam kumpulan kecil, biasanya cabaran dalam masalah yang berlaku dalam kumpulan kecil adalah seperti emosi yang negatif, di mana ianya boleh melemahkan moral dalam kumpulan tersebut. Seterusnya, tekanan. Tekanan ini sebenarnya amat bahaya dan boleh menghancurkan hubungan dalam ahli kumpulan tersebut. Ketiga, membawa kepada litigasi, yang mana litigasi ini boleh dikatakan boleh merosakkan reputasi kumpulan tersebut. Dan terakhir ialah pengurusan dan kesepaduan. Okey, menurut pada Thomas K.W. dan R.H. Clement, konflik terbagi kepada 1. Menampung keinginan, 2. Mengelak, 3. Kerjasama, 4. Persaingan dan terakhir ialah menjejaskan. Okey. Okey, sekarang ni langkah-langkah penyelesaian masalah, iaitu daripada ada 2 jenis model, iaitu model Dewey daripada John Dewey 1896. Langkah pertama adalah mengenal pasti masalah, iaitu mengenal masalah yang ada, mencari maklumat yang berkaitan. Nombor 3 adalah membuat hipotesis, dan nombor 4 menguji hipotesis, menilai dan membuat rumusan. Itu yang terakhir. Dan bagi model Lester, iaitu pada tahun 1978, yang pertama adalah kesedaran masalah. Kita kena fahamkan masalah yang berlaku. Nombor 3 adalah analisis objektif soalan bermasalah. Dan selepas itu kita membuat perancangan strategi penyelesaian masalah. Dan apabila sudah buat, daripada nombor 4, kita membuat pelaksanaan strategi penyelesaian masalah pula. Dan yang terakhir, iaitu yang ke-6, kita membuat prosedur dan penilaian masalah yang berlaku. Sekian. Okey, kita bincangkan mengenai langkah-langkah dalam membuat keputusan. Okey, ada terdapat beberapa langkah-langkah dalam membuat keputusan. Okey, langkah pertama ialah kenal pasti keperluan dan situasi serta masalah. Okey, dalam langkah pertama ni ada beberapa topik yang kecil seperti kawalan, kepentingan, kerumitan, masa dan sumber yang perlu diperhatikan untuk mengenal pasti masalah dan situasi. Okey, langkah kedua ialah diagnosis dan analisis sebab. Okey, dalam langkah kedua ni kita perlu mengumpulkan data-data yang difikirkan perlu dianalisa dan diagnos untuk menyelesaikan masalah. Okey, langkah ketiga pula ialah pembentukan alternatif. Pembentukan alternatif ialah mengembangkan idea bagi untuk mendapatkan sesuatu keputusan. Okey, then langkah keempat, yang keempat ialah pemilihan alternatif. Terdapat beberapa kriteria dalam pemilihan alternatif yang perlu dipertimbangkan, iaitu 1. Kawalan, 2. Kesesuaian, 3. Keperluan sumber, faedah, masa dan seterusnya kebolehterimaan. Okey, di sini kebolehterimaan ialah kebolehterimaan idea alternatif tu oleh ahli kumpulan. Dan langkah yang seterusnya ialah langkah kelima, iaitu pelaksanaan alternatif. Okey, dalam pelaksanaan alternatif terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, iaitu 1. Kebolehterimaan, 2. Jangkaan, seterusnya bantuan, lokasi, masa dan terakhir ialah berhati-hati. Okey, dan langkah ke-6 yang juga langkah terakhir dalam membuat keputusan ni ialah 1. Ukuran,
Ukuran ni bermaksud apakah maklumat yang kita nak kumpulkan ataupun perhatikan. Dan kedua ialah alat analisa, ketiga ujian dan keempat keputusan. Okey, untuk yang terakhir sekali adalah kesimpulan bagi tajuk yang kami pilih, iaitu peranan dan kepentingan dalam kumpulan kecil serta cabaran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan cemerlang. Iaitu tekanan dapat diatasi daripada cara yang kami telah membuat, diatasi dengan berpemufakatan. Masalah dan cabaran dapat diselesaikan jika matlamat dan tujuan yang sama dalam kumpulan kecil tersebut. Dan konsep dan kaedah dapat membantu menyelesaikan masalah, dan kerjasama yang tinggi menjamin penyelesaian masalah dan hak setiap ahli perlu diberikan. So, dengan cara-cara ini kita dapatlah menyelesaikan masalah dan memberikan keputusan yang terbaik daripada tugasan yang diberi, dan harap Dr. Jamila dan semua dapat menerima dan faham akan tugasan yang telah kami lakukan. Sekian, terima kasih.